Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita sambung dengan bab 4 ni. Bahagian kedua terakhir iaitu mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Masih lagi bawah matematik pengguna percukaian. Okey. Baik. Okey, kita cuba ingat balik apa kita belajar bahagian pertama dalam bab ni, iaitu kita tengok apa dia cukai pendapatan, cukai jalan, cukai tanah, cukai pintu, cukai jualan dan perkhidmatan. Kalau kami ingat lagi minggu lepas. Baik, kemudian kita bincangkan siapa yang mengutip. Siapakah yang mengutip cukai-cukai ini? Iaitu yang pertama, kalau cukai pendapatan, lembaga hasil dalam negeri. Okay, cikgu tunjukkan contoh. Contoh ni, ini kalau kamu nampak, ni contoh lembaga kita namakan dia penyata taksiran, lembaga hasil dalam negeri. Nampak tak simbol ini? Ni kalau ada gaji, ada pendapatan, dia kena bayar cukai melalui LHDN ni. Itu ialah cukai apa tadi? Cukai pendapatan. Okay, yang kedua cukai pintu. Cikgu tunjuk kamu contoh cukai pintu. Okay. Yang ni cukai pintu. Nampak tak ni? Kita baliklah sikit kan. Nampak ni cukai pintu. Oh, tak nampak. Cukai pintu ni, kalau kamu tengok kat atas ni, cukai pintu dikutip oleh siapa? Cukai pintu. Cukai pintu pihak berkuasa negeri iaitu Pejabat Tanah dan Galian. Ini contoh cikgu bagi ni, Pejabat Tanah Hulu Langat Selangor, sebab rumah ni ada di Selangor. Ni contoh resit dia ni, kalau bayar melalui pos boleh ataupun melalui pergi terus ke Pejabat Tanah dan Galian negeri tu ataupun daerah tu. Okey. Kemudian ada cukai apa lagi kita tengok minggu lepas. Kita ada cukai pintu, cukai tanah. Tadi cukai pintu kan? Tadi cukai tanah. Okey. Yang ni cukai pintu pula. Tadi cukai tanah Cukai tanah tu, cukai tanah dikutip oleh pihak berkuasa negeri iaitu Pejabat Tanah dan Galian. Cikgu dah terbalik ni. Patutnya dekat sini, bawah, yang ni kat atas. Contoh. Okey. Jadi cukai pintu, ni cikgu tengok, tunjukkan contoh resit dia. Okey. Ni contoh resit cukai pintu. Ini majlis perbandaran. Ini cukai taksiran ataupun cukai pintu lah. Ini majlis perbandaran Kajang. Dia akan keluarkan resit macam ni. Dia akan bayar 2 kali setahun. Ingat tak? Minggu lepas kita dah tengok dah. Okay, tu cukai pintu. Jadi cikgu betulkan balik yang ini. Ini apa? Ini cukai tanah. Cukai tanah ni siapa yang kutip? Pejabat Tanah. Pejabat Tanah. Lepas tu LHDN kutip cukai pendapatan. Contoh. Okey. Lepas tu kita ada lagi cukai-cukai yang lain ni. Cukai jalan, kau tengok dekat kereta dia tampal dekat cermin ataupun dekat motor kamu letak dekat bot kecil tu kan, ataupun letak kat motor. Satu lagi cukai jualan dan perkhidmatan. Siapa yang kutip? Cukai jualan dan perkhidmatan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey. Jadi ke mana hasil cukai ni dibelanjakan? Hasil cukai ni dibelanjakan untuk pembinaan, untuk tujuan pendidikan, untuk pembinaan universiti, kolej, sekolah, untuk kesihatan, untuk membantu golongan yang memerlukan, kemudian untuk pembinaan infrastruktur dan kemudahan awam, untuk tujuan pertanian dan perindustrian, keselamatan dan pertahanan negara dan untuk pembangunan negara itu sendiri. Jadi cukai ni sebenarnya ialah hasil kerajaan. Kerajaan ni pun kamu kena faham juga. Kerajaan ni dia ada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi macam tadi cukai tanah tu, itu sumber hasil untuk kerajaan negeri misalkan. Okay? Macam cukai pendapatan, cukai jalan, itu hasil untuk pendapatan negara. Contoh yang kita dah tengok minggu lepas. Okay, seterusnya minggu ni kita nak tengok bagaimana mengira cukai pendapatan. Okay, cukai pendapatan yang ini, yang ni yang dibayar kepada lembaga hasil dalam negeri ni,
Baik, macam mana cara kita nak kira cukai pendapatan? Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seseorang individu dapat dikira melalui proses-proses berikut. Okey, iaitu yang pertama, hitung dulu pendapatan yang bercukai. Pendapatan bercukai, lepas ni kita tengok macam mana. Hitung dulu pendapatan yang bercukai, hitung cukai pendapatan, kemudian tolak rebate cukai ataupun potongan ataupun lepasan semua. Kemudian cukai pendapatan berapa yang perlu dibayar, itu sahaja. Jadi cukai pendapatan merupakan sejenis cukai yang progresif. Apa maksud progresif? Maknanya kadar cukai ni semakin tinggi apabila pendapatan kita bertambah. Maksudnya kalau gaji kamu 1,000, dia ada kiraan sebanyak mana cukai pendapatan kamu kena bayar. Tapi kalau gaji kamu setiap tahun naik sampai 10,000, ada juga kiraan kamu takkan bayar nilai yang sama macam kamu punya gaji 1,000. Nah, itu nama progresif. Mana gaji naik, cukai pun akan bertambah macam tu. Jadi mulai tahun 2015, individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi 34,000 selepas potongan KWSP perlu mendaftar fail cukai pendapatan. Ini info-info penting lah tentang cukai pendapatan, sebab nanti kamu akan kerja, jadi kamu kena tahu juga cukai pendapatan ni macam mana nak kira. Okay. Baik. Dan jadi tadi kita tengok macam mana nak kira pendapatan tu kan. Okay. Sekarang ni kita tengok dulu apa dia pendapatan bercukai. Cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai boleh diperolehi dengan menggunakan persamaan di bawah ni, iaitu pendapatan bercukai jumlah pendapatan tahunan. Okey, dia akan kira untuk setahun gaji kita ataupun pendapatan kita setahun, tolak dulu pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai, jadi yang tinggal itu sajalah pendapatan bercukai. Baik, apa dia jumlah pendapatan tahunan? Iaitu termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium dan apa sahaja pendapatan-pendapatan yang lain. Namun, tidak semua pendapatan diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Contohnya ada allowance petrol atau perjalanan, subsidi majikan seperti perumahan dan kenderaan, manfaat perubatan, allowance bantuan sara hidup KOLA, allowance keraian dan lain-lain. Jadi ada pendapatan tertentu saja yang akan dikira. Yang kedua, apa dia pengecualian cukai? Pengecualian cukai ini ialah merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah. Kita bagi hadiah ke orang, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contohnya kamu derma 20,000 kepada Perpustakaan Negeri, kamu derma 10,000 kepada Badan Rawatan Kesihatan. Itu derma-derma tersebut ada bahagian-bahagiannya kita ada potongan ataupun pelepasan pengecualian cukai. Okey, perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan cukai tetapi tertakluk pada had tertentu. Jadi pengecualian cukai ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan juga memupuk masyarakat penyayang. Ini ialah rasional di sebalik kenapa cukai, ada bahagian-bahagian cukai itu dikecualikan. Dan ketiga ialah pelepasan cukai. Ini. Okey, pelepasan cukai pula merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Antaranya caruman KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian anak ke, rawatan perubatan ibu bapa, ada pelepasan-pelepasan tertentu. Jadi jenis pelepasan cukai ini bergantung pada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan dia boleh berubah setiap tahun. Ini jadi bila kita dah ambil kira ketiga-tiga bahagian ini, jumlah pendapatan tahunan, pengecualian cukai, pelepasan cukai, barulah kita boleh hitung pendapatan bercukai itu. Baik, ini contohlah yang cikgu tunjuk tadi. Ini ialah borang EA, cikgu dah scan. Inilah contoh borang EA. Okey, borang EA ini nampak tak kecil sangat ni? Okey, baik. Nampak tak ni? Okey, borang EA ini ialah contoh untuk penyata saraan untuk tahunan. Jadi bila kamu kerja, kamu pada setiap tahun, pada tahun pertama belum lagi dikenakan cukai. Tahun kedua kamu dah bekerja, okey, kamu akan dapat penyata cukai pendapatan, penyata tahunan untuk kamu kira cukai pendapatan.
Okay, ini contoh penyelesaian daripada penggajian. Jadi kita tahulah setahun kita dapat berapa ribu daripada gaji kasar, daripada apa ganjaran-ganjaran atau sumber-sumber yang lain tu dia akan nyatakan dalam borang EA ni. Okay. Ini contoh, ini cikgu cuma nak tunjukkan contoh pelepasan cukai. Ini pelepasan cukai. Yang mana item-item yang diberi pelepasan cukai. Tapi ini untuk tahun taksiran 2020, tahun lepas lah, maknanya ini ialah pelepasan yang diberi. Ingat tadi kan kita kata pelepasan cukai, ada pelepasan cukai ada yang dia akan berubah, mengikut tahun. Jadi ini contoh cikgu screen tunjukkan kepada kamu sikit, contoh jenis potongan individu atau saudara tanggungan 9,000 tak perlu bayar lah, maknanya kalau kita ini kita tengok contoh nombor 2 contohnya perbelanjaan rawatan perubatan untuk ibu bapa. Ni kalau katakanlah mak ayah kita sakit, jadi kita ni yang tanggung perubatan dia, kita simpan resit, bil perubatan semua kita simpan. Jadi kita maksimum 5,000 kita tak perlu cukai. Tentu. Ataupun ini semula klausul-klausul pernyataan item-item semua ni. Ataupun peralatan sokongan asas untuk kegunaan individu kurang upaya, suami atau isteri, anak ke, contohnya ada misalnya suami tu cacat ke contoh atau dia perlukan kerusi roda ke, ataupun dia perlukan kaki palsu ke misalkan. Jadi untuk 6,000, perbelanjaan 6,000 ni dia dapat pelepasan cukai, tak perlu cukai lah. Tak perlu dikira, tak payah masuk 6,000 ni ke dalam kiraan cukai tu. Itu maksud dia. Ini antara pelepasan cukai yang untuk tahun taksiran 2020. Individu kurang upaya, yuran pengajian, peringkat selain sarjana doktor falsafah, peringkat sarjana ni berapa? 7,000. Okay. Perbelanjaan perubatan penyakit serius untuk diri sendiri, suami, isteri atau anak-anak. Perbelanjaan perubatan untuk rawatan kesuburan, kan? Katakanlah tak ada anak, kemudian dibuat membuat rawatan IVF misalkan. Jadi 6,000 ni diberi pelepasan cukai. Contoh kita tengok. Nanti biar kita tahulah walaupun kamu belum lagi ada pendapatan tetap kan. Okay, gaya hidup. Gaya hidup ni maksudnya beli komputer peribadi, beli telefon pintar, tablet untuk kegunaan diri sendiri ke, untuk suami ke, untuk anak ke, okay. Tapi bukan untuk kegunaan perniagaan. Jadi ini untuk tempoh inilah dia tambah tu, dia 2,500 ni tak perlu cukai, tak perlu dimasukkan dalam kiraan cukai. Tolak 2,500 macam tu. Okay, beli peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri, potong 1,000. Kemudian yuran penghantaran anak berumur 6 tahun ke bawah ke 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak, tolak 3,000, tak kira. Okay, jadi maksudnya kalau pendapatan kita 10,000, perbelanjaan kita untuk yuran hantar anak tu 3,000, tolak dulu 3,000 tu, maksudnya kita tak kira. Jadi kita akan kira cukai pendapatan kita tu berdasarkan apa yang tinggal tu je nanti. Okay. Ni tabungan bersih, skim SSPN, suami isteri, alimoni pada bekas isteri, suami isteri kurang upaya, ni tolak dulu 4,000, 3,500. Anak yang belum berkahwin, tolak dulu 2,000. Kalau ada 2 orang, tolak dulu 2,000 gitu. Anak yang belum kahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa. Masa belajar kat universiti ke, matrikulasi ke. Anak yang belum kahwin dan berumur 18 tahun, dah ada kiraan pula. Yang ni 2,000, yang ni 8,000 macam tu. Ini contoh-contoh lagi pelepasan cukai ni. Pelepasan cukai, anak kurang upaya. Kemudian insurans nyawa dan KDPSP. Kategori penjawat awam pula macam mana, selain kategori penjawat awam macam mana, kemudian skim persaraan swasta, insurans pendidikan, dia bagi 3,000 pelepasan pada tahun itu, pada tahun 2020 tu, pelepasan cukai. Kemudian caruman perkeso 250, ni semua terhad, dia ada hadnya lah. Okay. Perbelanjaan bayaran penginapan di premis penginapan, yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan. Okay, yang ni pun samalah, ini semua kalau siapa yang terlibat tu, ini 1,000 diberi pelepasan. Ini contoh-contoh cikgu bagi untuk tahun taksiran 2020 lah. Okay. Baik, jadi cukai pendapatan, selepas pendapatan bercukai diperolehi, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Jadi kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan
tahunan. Okey, jadual kadar ni lepas ni cikgu akan tunjukkan ialah kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020 saja. Okey, satu lagi perkara yang kamu kena tahu ialah tentang rebate ataupun ribat. Rebate cukai diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Jadi ada dua jenis rebate cukai. Okey, yang pertama rebate cukai sebanyak RM400 diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Maknanya dah tolak-tolak semua tadi tu, dah perbelanjaan, pelepasan apa semua. Kira-kira gaji tahunan dia kurang daripada RM35,000, tolak lagi RM400. Itu dia bagi rebate lah. Rebate ni macam potongan jugalah. Jadi tapi nak kurangkan lagi cukai yang perlu dibayar. Okey. Kemudian satu lagi ialah jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara beragama Islam yang mendapat rebate cukai. Boleh juga. Kalau kita tolak cukai pendapatan kita, tapi kita ada juga bayar zakat daripada pendapatan kita, kita pun ada rebate untuk itu. Okey, ini contoh lah, kan tadi cikgu dah sebut dah semua tu kan. Pelepasan cukai, cikgu dapat sikit. Okey, ini ada pelepasan cukai. Ini cikgu ambil brosur ni tahun taksiran 2009. Okey, cikgu cari brosur ni untuk tahun taksiran 2009. Jadi ini tahun itu rujukan untuk 2009 saja. Cikgu cuma nak tunjukkan ada istilah pelepasan cukai, ada istilah potongan cukai, ada istilah rebate cukai. Masa itu ada 3 istilah ni. Jadi pelepasan tadi cikgu dah tunjuk pada kamu, pelepasan untuk potongan-potongan, berapa potongan pelepasan cukai ni semua ni. Untuk apa kes, untuk apa jenis pelepasan, sampai ke bawah ni lah. Okey. Dan apa dia potongan? Potongan cukai tadi kan ada disebut pasal hadiah, derma kan. Cikgu besarkan sikit. Macam tu. Okey. Kalau potongan cukai tu ada hadiah, sumbangan, derma, kan contoh ni hadiah hadiah wang kepada kerajaan tempatan, hadiah wang kepada institusi dan organisasi, hadiah wang kepada perpustakaan, hadiahkan artifak, manuskrip, lukisan pada kerajaan. Tak ada lah ni tak ada potongan. Okey, katalah hadiah wang atau kos peralatan perubatan pada mana-mana badan rawatan kesihatan, dan boleh maksimum RM20,000 macam ni. Ini biasanya syarikat-syarikat ataupun NGO ataupun apa saja, biasanya badan yang besar lah yang nak bagi sumbangan banyak lah. Okay, kemudian rebate cukai. Okay, rebate cukai ni, rebate cukai, ini rebate yang cikgu cakap tadi. Okay, ada untuk diri, untuk isteri, suami, ada zakat fitrah, dan untuk levy fee atau levy ni. Bismillah. Cikgu. Okey, baik. Jadi tadi kita nak tengok jadual kadar cukai pendapatan. Ini ialah jadual kadar cukai pendapatan untuk tahun taksiran 2020. Kita tengok tahun. Jadi ada banjaran pendapatan bercukai. Banjaran ni macam julat lah. Julat. Maksudnya gaji kamu berada di mana? Berada antara katakan RM5,000 sampai RM20,000. Jadi RM5,000 yang pertama tu nampaknya kalau ikut jadual ni tak payah cukai. RM5,000 yang pertama. Baki atas gaji kamu tu kita kena kira 1% kadar. Jadi ada berapa yang kena tambah lagi cukai tu. Katalah gaji kamu 80,000. Jadi masuk dalam banjaran yang ni, masuk dalam julat pendapatan bercukai di sini. Gaji kamu 80,000. Jadi 70,000 yang pertama kena bayar 4,600 cukai. Tapi baki lagi tu, lagi 10,000 sebab gaji kamu 80,000 misalnya. 10,000 berikutnya ambil 21%, kira berapa. Kemudian campurkan dua-dua tu. Ini kita contoh macam mana kita nak baca jadual kadar cukai pendapatan individu. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Encik Khairul memperolehi pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Diberi bahawa allowance tadi berjumlah RM12,340. Dikecualikan dari cukai. Mana allowance ini dikecualikan daripada cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berapa banyak? RM2,000. Baik, jumlah pelepasan pula dapat lagi RM22,500. Jadi hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Jadi macam mana kita nak kira? Baik, yang pertama kamu kira dulu jumlah pendapatan
tahunan. Okey. Jumlah pendapatan tahunan berapa ribu ni? Dia ada 125,300. Tolak dengan allowance. Sebab allowance tadi dikecualikan daripada cukai, cikgu tolak dulu 12,340. Jadi jumlah pendapatan tahunan yang akan dikira untuk pengiraan cukai seterusnya ialah 112,960. Ini baru step yang pertama, jumlah pendapatan tahunan tolak dengan allowance yang dikecualikan dari cukai. Okey, lepas tu macam mana nak kira pendapatan bercukai? Kalau ikut rumus, pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan. Tadi slide yang awal tu cikgu dah tunjukkan jumlah pendapatan tahunan. Lepas tu tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai. Tolak lagi dengan pelepasan cukai. Pelepasan cukai. Inilah rumus macam mana kita nak kira pendapatan bercukai. Jadi jumlah pendapatan tahunan tadi kita dah kira. Berapa? 112,960. Tolak pengecualian cukai. Pengecualian cukai dekat sini dia ada bagi derma kepada library 2,000. Jadi tolak 2,000 dulu. Tolak 2,000 dulu. Lepas tu buat apa lagi? Kita buat apa lagi kat sini? Lepas tu tolak pelepasan cukai. Apa pelepasan cukai ni? Dia dapat 22,500. Tolak 22,500. Jadi yang tinggal kat sini pendapatan bercukai ialah RM88,460. Inilah pendapatan yang perlu dicukai. Itu saja. Kita namakan dia pendapatan bercukai. Lepas dah tolak semua pengecualian, pelepasan dan sebagainya. Itu ialah cara kiraan pendapatan bercukai. Ingat rumus ni lah, kita guna rumus ni. Tengok contoh yang kedua. Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak 47,531. Dia dah kirakan pendapatan bercukai tadi. Pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah 280 zakat pendapatan pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Jadi oleh kerana ni tahun 2020, kita rujuk jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Gaji dia berapa? 47,000. Gaji dia, pendapatan bercukai dia ni pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai dia berapa, kelas? Ini pendapatan bercukai dia 47,531. Jadi dia masuk dekat mana ni? Dekat julat mana gaji dia? Dekat banjaran pendapatan bercukai yang mana? Dekat sini kan? Dekat sini. Gaji 47,000 itu berada di situ. Jadi sekarang ni kira dulu 35,000 yang pertama. Jadi cikgu ambil 47,531. Ini macam ni. Ni kejap ya, sebelum ni. 35,000 ni pendapatan bercukai dia ialah RM600. Kalau kamu tengok ni, 35,000 pertama dia kena bayar cukai RM600. Kemudian ada baki kan? Ada baki. Baki daripada pendapatan bercukai tadi 47,531. Tolakkan dengan 35,000. Ada baki berapa ni? 12,531. 12,531 tu dekat sini pula. Yang berikutnya tu kita akan kira 8% daripadanya. Jadi yang ni baki ni akan masuk kepada 15,000 berikutnya. 12,531 darabkan dengan 8%. Sebab sini 8%, sini 3%, sini 1%. Macam tu, ikut jadual tu. Di ini baki tu ada daripada 8%, 8% daripada baki tu ialah berapa ni? Kalau kamu kira dapat 1,002.48 sen. RM1,002.48 sen. Jadi kalau nak kira cukai pendapatan, berapa banyak dia kena bayar? Cukai pendapatan bagi Ashraf ni ialah macam mana? RM600.
Ini RM600 untuk 35,000 yang pertama. Lepas tu dia kena tambah ini RM1,002.48. Tapi dekat sini dia ada bayar zakat. Dia bayar zakat RM280. Tolak dulu dengan zakat. RM280. Jadi yang tinggal sini berapa? Yang tinggal ialah 1,000, kan ini 1,000 lebih kan. RM1,322.48 untuk bayar cukai pendapatan. Inilah dia bayar. Dia dah bayar pada LHDN. Okey, sama ada sekarang ni dia guna e-filing. Maknanya bayar secara online. Sekarang dah guna e-filing, maknanya bayar secara online. Bayarlah RM1,322.48. Maknanya daripada cukai pendapatan setahun tu, sebanyak ni lah kena bayar kepada kerajaan. Boleh? Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Tak ada kot cikgu. Okey, kita teruskan dulu Kita teruskan dulu untuk kiraan seterusnya jumlah cukai pendapatan ni. Okey, Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 52,770 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan RM300 anak. Derma RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Kita tak bolehlah derma sebarangan kalau nak dapatkan pelepasan cukai ni derma kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Itu dia punya statement, kenyataan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Untuk individu dia pelepasan cukai RM9,000. Insurans hayat KWSP hadnya RM7,000 tapi dia amount pelepasan cukai RM5,800. Insurans perubatan hadnya RM3,000 tapi dia buat pelepasan cukai RM1,007. Kemudian yuran pengajian sendiri hadnya patutnya RM7,000 tapi sekarang ni pelepasan cukai dia tulis RM4,000. Dikira sebagai RM4,000. Jadi hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun 2020 dengan mengambil kira rebat cukai sekiranya layak. Okey, baik, kalau kita tengok penyelesaiannya, pendapatan bercukai, formula ni tadi, pendapatan bercukai cik tak muat sini. Pendapatan bercukai ialah jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Sama rumus sama macam yang awal tadi. Jadi untuk kira pendapatan bercukai dulu, pendapatan bercukai dulu. Ini kiraan ni kena tahu sebab nanti kamu kerja esok kamu kena tahu macam mana nak kira ni. Okey. Ambil dulu jumlah pendapatan tahunan RM52,770. Lepas tu tolak dengan pengecualian cukai yang ada dekat sini, dia derma RM300, tolak dulu RM300. Okey, apa lagi pelepasan cukai yang dia ni semua pelepasan cukai yang dikira. Jadi tolak dengan semua pelepasan cukai ni. RM9,000 campur RM5,800 campur RM1,007 campur RM4,000. Ini semua ialah pelepasan cukai yang ni. Okey, tolak dengan hasil tambah semua ni. Tolak dengan hasil tambah semua ni. Okey, jadi pendapatan bercukai Encik Chan ni yang tinggal ialah RM31,970. Jadi pendapatan bercukai Encik Chan yang RM31,970 ni terletak kalau ikut kepada jadual kadar cukai tadi, banjaran pendapatan bercukai dia terletak di sini. Kat sini antara RM20,001 hingga RM35,000. Sebab kita akan kira ikut RM31,970 ni. Jadi macam mana kamu nak kira? Jadi yang pertama, kamu nampak tak ni? Nampak tak? Besarkan sikit. Okey, yang pertama kita kena kira untuk RM20,000 yang pertama dulu. RM20,000 yang pertama. RM20,000 yang pertama maknanya dia kena bayar RM150. Cukai dia RM150. Okey, daripada RM31,970 tadi ada baki. Baki RM31,970 tolak dengan RM20,000. Bakinya ialah berapa? Berapa baki ni? Kirakan kelas.
11,970 kan. Baki dia 11,970. Baik, 11,970 akan masuk kepada 15,000 berikutnya. Jadi berapa persen yang kita nak kira? 3%. Okey. Jadi kita ambil 11,970 darab dengan 3%. Okey. Jadi dia untuk yang berikutnya tu dia akan kena tambah RM359.10. Okay. Jadi sekarang ni jumlah berapa? Rebate yang dia layak RM400. RM400. Rebate yang dia layak ialah RM400. Macam mana kita nak tahu rebate dia layak RM400? Kecil-kecilkan balik. Baik. Dia sebenarnya kena bayar RM400 ni sebab apa? Okey, kita ulang balik kat sini. Kita tengok balik dekat slide yang sebelum ni. Sekejap cikgu tunjukkan. Mana datang RM400 ni kita kena tengok balik. RM400. Nanti kamu tak percaya pula. Saya cari sini. Sini. Rebate cukai. Okay. Sekarang ni kan Cik Chan tadi, Cik Chan pendapatan bercukainya kurang daripada RM35,000. Jadi dia dapat lagi rebate RM400 ni. Dapat lagi rebate cukai RM400. Cuba tengok balik kesan Cik Chan ni. Kes Cik Chan. Okey. Cik Chan ni kan, nampak tak ni? Dia punya pendapatan bercukai bawah RM35,000. Jadi dia boleh tolak lagi rebate, dia boleh rebate lagi RM400. Jadi sekarang ni cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, satu. Kita ambil satu dulu Kita ambil satu-satu dulu. Yang pertama, yang ini. RM150. RM150. Campur yang ni. RM359.10. Lepas tu tolak juga dengan rebate RM400. Jadi berapa ringgit yang Encik ni kena bayar ni? Encik Chan kena bayar ni. Kalau kira-kira semua RM109.10. Bayarlah dalam e-filing tu, bayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Itulah cara kiraan dia. Jadi bila kamu nak kira cukai, ambil kira pelepasan cukai, potongan, pengecualian, zakat, semua tu. Okay. Jadi seseorang individu tak perlu membuat taksiran pada tahun pertama bekerja. Kalau kamu lepas ni dah bekerja, kerja tetap ke atau dapat gaji tetap, kerana tahun pertama tak perlu lagi buat taksiran. Kerana dia tidak perlu membayar cukai pendapatan. Namun dia dinasihati untuk mendaftarkan fail cukai pendapatan LHDN kerana dia mungkin akan mengalami peningkatan gaji pada tahun-tahun berikutnya. Dah tentulah biasanya kalau kerja setiap tahun akan naik gaji, bergantung kepada di mana kamu bekerja tu, apa syarikat kamu ke ataupun dengan badan kerajaan mana ke kamu bekerja tapi biasanya akan naik gaji. Ingat tadi cukai pendapatan adalah satu cukai yang progresif. Bila naik gaji, cukai kamu akan naik. Naik gaji, cukai pendapatan kamu akan bertambah. Macam tu. Jadi apakah potongan cukai bulanan PCB, potongan cukai bulanan PCB dan pengiraan yang terlibat. Okey, kita tengok dulu saraan bulanan minimum layak PCB selepas tolak KWSP untuk individu bujang ialah RM2,851, manakala individu berkahwin dan pasangan tak bekerja ialah RM3,851, tapi ini pun masih lagi tertakluk kepada perubahan. Kita nak tengok apa dia PCB ni. PCB ni ialah potongan pendapatan saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Jadi jumlah potongan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Jadi dalam slip gaji ataupun katakan kamu kerja tetap, kerja kerajaan, saya bagi satu contoh kalau kamu kerja dengan kerajaan, ada dia tulis PCB tu dalam slip gaji kamu. Maknanya dia potong bulanan. Tadi kan kita bayar, kata dah setahun kita kena bayar RM400 untuk potongan bercukai kan, ataupun RM400 untuk cukai pendapatan cukai pendapatan kita. Jadi kalau
boleh juga kita gunakan potongan cukai bulanan. Maksudnya setiap bulan tu kita dah potong siap-siap untuk cukai tahunan tersebut. Okey, pembayar cukai perlu membuat perbandingan antara jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar seperti yang ditunjukkan di bawah. Inilah pengiraan ataupun rumus ataupun panduan untuk pembayar cukai. Jadi kalau cukai yang perlu dibayar tu lebih besar daripada potongan bulanan, jadi cukai kamu tolak dengan PCB, bayaran cukai yang tak mencukupi tu jelaskan kepada LHDN. Kalau cukai yang perlu dibayar tu kurang daripada PCB, akan berlaku lebihan potongan. Lebihan potongan PCB ni biasanya LHDN akan pulang semula ke dalam akaun bank pembayar cukai. Kan? Jadi tiap-tiap bulan dibayar. Tiap-tiap bulan kita bayar bulan Januari sampai bulan Disember, setiap bulan kita tolak 100 untuk cukai. Okey. Tolak sebulan kita tolak 100 untuk cukai. Jadi ada 1,200. Tapi sedangkan kita ni kena bayar cukai 1,000 saja. Jadi ada lebihan cukai. Lebihan cukai tu nanti LHDN akan masukkan dalam akaun kamu semula. Macam tu. Tapi kalau tiap bulan kita bayar 100, sampai Disember kita ada 1,200. Sedangkan cukai kita kena bayar 1,005. Maknanya kita kurang RM300 lagi, kena tambah. Kena tambah kepada baki yang tak cukup tu kepada LHDN. Itu je konsep dia. Okey, cuba kita tengok contoh yang keempat. Gaji tahunan Encik Lim ialah RM72,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu. Okey, ni gaji tahunan RM74,000 tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP RM7,000, insurans perubatan RM1,325. Okey. Lepas tu perbelanjaan rawatan perubatan ibunya ialah RM1,250. Dia juga menderma RM1,000 lagi kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gaji dia potong RM180. Setiap bulan gaji dipotong RM180 untuk potongan cukai bulanan PCB-nya. Maksudnya PCB dia RM180. PCB RM180 setiap bulan bayar untuk cukai. Baik, yang pertama, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Jadi pendapatan bercukai, ini adalah formula tadi. Cikgu besarkan sikit lah. Kita besarkan sikit ni. Kita ambil ni, kita letak kat sini lah. Senang. Baik. Besarkan sikit. Sekejap. Tak ada. Tunggu. Tak mau. Besarkan. Okey, nampak tak ni? Baik, pendapatan bercukai, inilah rumus untuk pendapatan bercukai. Jumlah pendapatan, tolak pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Jadi Encik Lim ni ada gaji tahunan dia, RM74,000. Encik Lim gaji tahunan, jumlah pendapatan dia RM74,000, tolak dengan pengecualian pelepasan ataupun tolak dulu derma ni pun boleh, atau tolak semua pelepasan yang dituntut pun boleh. Okey, tapi sebab kita nak ikut turutan rumus ni, jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai. Pengecualian cukai datang daripada derma, tolak RM1,000. Lepas tu tolak dengan semua pelepasan yang dia nyatakan kat sini. Semua pelepasan ni. Ada 4 pelepasan dekat situ. Okey. Jadi tolak dengan, saya jumlahkan dulu RM9,000 campur RM7,000 campur RM1,325 campur dengan RM1,250. Maknanya ni jumlah pendapatan, tolak pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai semua ni. Itu ialah pendapatan. Yang tinggal tu nanti akan jadi pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai Encik Lim. Berapa semua ni? Yang tinggal RM54,425. Okey, jadi pendapatan bercukai Encik Lim ni terletak pada banjaran pendapatan bercukai di sini. Okey, kat sini ada RM50,000 yang pertama. RM50,000 yang pertama, mana kena bayar RM1,800. Okey, ini kena bayar RM1,800. Kemudian ada baki lagi. Baki pendapatan bercukai Encik Lim, RM54,425 ni, tolak dulu dengan RM50,000 yang pertama. Okey, RM50,000 yang pertama. Akan ada berapa baki yang tinggal? RM4,425. Jadi RM4,425 ni, RM4,425 darabkan dengan 14%. Sebab sini kadarnya ialah 14%.
Okey. Jadi ini dia kena tambah lagi RM619.50. Okey, ada tak rebate yang dilayak? Tadi kalau kita tengok balik yang tadi mana? Rebate, pasal rebate. Ni. Oleh kerana pendapatan bercukainya melebihi RM35,000, rebate RM400 tak dapat. Okey. Rebate ni nak potong lagi tak boleh. Maknanya sebab pendapatan bercukai dia dah lebih RM35,000. Tak dapatlah rebate cukai RM400 tu. Jadi dia akan tak dapat lah ni. Tak dapat, tak payah tolak ni. Tak payah tolak pun rebate. Jadi cukai pendapatan Cik Lim ni macam mana kita nak kira? Dia kena bayar RM1,008 dapat mana? Macam mana? Sini RM1,008, sini RM1,008 dekat sini. Sini RM1,800. Nampak tak ni? RM1,800 datang sini, RM1,008. Okey, campur dengan lagi 14% daripada ke atas baki, RM619.50. Apa lagi? Rebate tak boleh. Rebate tak boleh. Kenapa tak bagi rebate? Sebab dia punya pendapatan bercukai lebih daripada RM35,000. Jadi inilah cukai pendapatan dia kena bayar setahun kepada LHDN tu. Iaitu berapa? RM2,419.50. Macam tu. Banyak jugalah. Tapi pendapatan dia sendiri, pendapatan Encik Lim saja setahun RM74,000. Jadi daripada RM74,000 tu, RM2,419.50 ni bayar kepada LHDN. Macam tu. Okay, itulah contoh kiraan. Kalau kita nak kira selepas tolak pelepasan, tolak potongan, pengecualian, itu macam mana kita nak hitung cukai pendapatan. Okey. Tengok yang ni pula. Tengok yang A tadi dah settle. Baik, sekarang kita tengok adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan. Ingat tadi ni cukai pendapatan dia RM2,419.50 daripada kiraan yang A tadi. Cukai pendapatan perlu dibayar oleh Encik Lim ialah RM2,419. Okey, sekarang ni adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Dia PCB-nya ialah setiap bulan RM180. Okay, cuba kita kira. RM 180 darab dengan 12 bulan. Maknanya berapa dah dibayar mengikut PCB tu? RM2,160. RM2,160. Tapi dia ni kena bayar, tapi Encik Lim ni kena bayar cukai RM2,419.50. Jadi mana yang lagi besar ni? PCB ke ataupun cukai? Mana lagi besar ni? Ini cukai dia kena bayar. Terlebih bayar ke terkurang ni? Kelas? Terkurang. Dia terkurang bayar. Maknanya dia kena tambah, betul? Maknanya Cik Lim ni kena bayaran cukai ni tak mencukupi. Tak cukup berapa? Tidak mencukupi. Kita tulis sini. Tak mencukupi bayaran cukai. Okey, bayaran cukai tidak mencukupi berapa ringgit. Kita pun tolaklah RM2,419.50 tolak dengan RM2,160. Berapa tak cukup gini? Lebih kurang RM259.50 lagi. Kurang lagi. Maksudnya dia kena bayar lagi kepada LHDN. Jadi Encik Lim ni dia kena bayar RM259.50 kepada LHDN sebab PCB ni kurang daripada cukai yang perlu dibayar. Macam tu lah. Kalau dia terlebih, nanti LHDN akan pulang balik dalam akaun dia. Macam tu. Tu je. Itu ialah konsep PCB. PCB ni dia potong bulanan lah masuk dalam slip gaji. Potongan bulanan, tak semesti slip gaji lah. Maksudnya dia ada potongan setiap bulan oleh majikan dalam slip itulah, dalam kenyataan pendapatan tu. Okay. Apakah taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan?
Apa maksud taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan serta pengiraan-pengiraan yang terlibat. Okey. Inilah syarat nak buat membuat taksiran cukai bersama. Ini syarat, iaitu suami dan isteri perlu tinggal bersama. Mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan ataupun dikumpulkan dengan jumlah pendapatan suami dan isteri atau isteri. Kemudian suami atau isteri yang memilih taksiran bersama mesti warga negara Malaysia yang jika tidak bermas tautin dan hanya boleh dibuat dengan seorang isteri saja. Jadi kalau dia ada lebih daripada seorang isteri, cukai taksiran bersama tu dia tak boleh gunalah panduan yang kita ada ni. Okay. Untuk individu yang telah berkahwin, sistem taksiran cukai pendapatan membenarkan taksiran dibuat mengikut satu daripada jenis taksiran di bawah. Kalau dah kahwin saja, sama ada taksiran cukai bersama atau taksiran cukai berasingan. Taksiran cukai bersama ni maksudnya dikeluarkan oleh suami atau isteri, salah seorang. Jadi pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan, yang tadi dimaksudkan diagregatkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. Maknanya gabunglah, suami dengan isteri gabungkan gaji tadi ataupun pendapatan tadi baru kira. Ataupun boleh juga buat taksiran cukai berasingan. Maknanya suami buat kiraan, isteri pun buat kiraan. Masing-masing buat taksiran sendiri, berasingan. Ada dua cara kita nak kira. Okay? Jadi secara umumnya, sekiranya kedua-dua orang suami atau isteri dan isteri mempunyai pendapatan berasingan, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Jadi katalah tadi isteri kena bayar 200 cukai, kalau kita buat berasingan mungkin 200, suami 200, isteri 200, tapi kalau buat taksiran cukai bersama mungkin dia akan kurang jadi 300 ataupun jadi 200.5 macam tu. Dia bagi pilihan lah, LHDN bagi pilihan. Taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan tadi menjadi berkurang. Jadi hal ini kerana kebanyakan pelepasan mempunyai had tuntutan. Kan tadi ada had kan? Okay, tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama atau berasingan. Hal ini boleh menyebabkan pembayaran cukai meningkat dengan banyak sekali. Okay? Jadi kamu kena pertimbanglah, kira dulu mana lebih baik, taksiran cukai bersama ke taksiran cukai berasingan. Okay. Contoh, pada tahun 2020, Encik Rajen dan isterinya mendapat gaji tahunan RM53,000, Encik Rajen, isteri dia RM57,000. Mereka masing-masing telah mendermakan RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Okay, berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajen dan isterinya. Ini pelepasan-pelepasannya. Kalau pada had, tapi sebanyak mana, ni maksimum lah dituntut. Macam tu. Okay, ni semua ni ialah pelepasan-pelepasan. Baik, yang pertama, hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajen dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Okey, kemudian berdasarkan kepada dua pengiraan tersebut, mana lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajen dan isterinya? Okey, kemudian kamu kena jelaskanlah jawapan kamu. Ni macam penyelesaian masalah pun ni juga ni. Okey. Dah tertinggal yang pertama ni sebenarnya. Hitung jumlah pendapatan Encik Rajen, kita kena kira dulu cukai taksiran bersama. Okey, cukai taksiran bersama ini dalam buku teks, kamu rujuk muka contoh 5. Okey. Ada satu jadual yang besar dekat situ. Okey. Kamu kena kira yang tu. Okey, kita rujuk kepada satu jadual, kamu dah tengok tadi kan? Okey. Baik, cikgu nak kamu kira ini sebagai latihan kamu. Ambil ya, ambil ini sebagai latihan. Muka surat 110. Baik. Kalau kira cara taksiran cukai bersama dengan cara kira taksiran cukai berasingan. Baik, kalau saya terus bagi jawapan untuk yang ni, taksiran cukai bersama. Kalau taksiran cukai bersama, okay, Encik Rajen dan isteri kena bayar RM8,275. Okay, ini taksiran cukai bersama. Yang kedua, kalau taksiran cukai berasingan, maksudnya isteri dia kira lain, suaminya kira lain. Okay. Maksudnya seorang akan bayar RM840. Okay, RM840. Baik.
Sekarang ni macam mana? Antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang mana lebih sesuai digunakan oleh Encik Raja dan isterinya? Yang mana? Kalau nampak lebih murah, yang mana? Kalau nampak lebih, bukan murah, nampak lebih kurang kena bayar, yang mana? Mestilah yang berasingan kan? Tentulah yang berasingan. Okey, ini ialah kiraan dia. Cikgu nak kamu buat juga latihan. Ini ialah kiraan ini untuk menjawab soalan A tadi. Jadi kira taksiran cukai bersama, digabung suami dan isteri, gabung dulu gaji ni. Jumlah pendapatan tu gabung dulu. Lepas tu tolak pengecualian derma tadi. Dia derma apa? Dia derma kepada badan kebajikan kan? Dia derma kepada badan kebajikan. Suami derma 500, isteri derma 500, maknanya dia dah derma 1000. Lepas tu pelepasan individu, pelepasan sekali saja walaupun taksiran dibuat bersama, had tuntutan pelepasan dikira sekali saja. Maknanya individu ni tolak 9,000 ni sekali je. Gaya hidup dia tolak 2,500. Sekali je. Tengok Encik Raja ni tadi, kan individu dia tolak 9,000, 9,000. Tetapi sekarang bila buat taksiran bersama, dia tolak 9,000 saja. Sekali je. Okey. Gaya hidup 2,500. Tengok kat sini. Ini 2,500, isteri dia 2,700, tapi had yang boleh ditolak ialah 2,500. Jadi dia ambil maksimum 2,500 sahaja. Sebab ikut had 2,500. Okey. Insurans hayat dia kat sini, insurans hayat Encik Raja 5,830, isteri dia 6,000. Kalau gabung ni memang akan lebih daripada 7,000. Jadi dia kira ikut had 7,000. Macam tu. Insurans perubatan kat sini. Insurans perubatan Encik Raja 2,650, isteri dia 2,570. Jadi bila campur dua ni, dia akan ikut had 3,000. Maksimum pun dia boleh buat pelepasan 3,000. Jadi dia ambil 3,000. Jadi pendapatan bercukai, ambil jumlah ni tadi, jumlah pendapatan, tolak dapat 87,500. Okey, cukai dasar 4,700 ni dapat di mana? Cukai dasar tu. Itu kamu kena rujuk pada jadual. Kamu kena rujuk pada jadual tadi. Jadual yang kita tengok tadi tu. Tengok pada jadual ini 87,000 berada pada banjaran cukai kadar cukai pendapatan yang mana. Okey, jadi 4,600, lepas tu ada baki tu berapa persen? 21%. Rebate cukai tak ada. Sebab apa? Sebab dia lebih 35,000. Jumlah cukai pendapatan tu lebih 35,000, tak ada rebate. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar kalau dibuat taksiran bersama 8,275. Tapi kalau cukai berasingan, kira lain-lain. Suami kira lain, isteri kira lain. Okey, ini gaji suami, ini gaji isteri. Tolak 500 untuk derma, isteri pun tolak 500 untuk derma. Buat ini tolak suami tolak 9,000 untuk individu, pelepasan individu, isteri pun tolak macam tu. Okey. Ini pun sama, 2,500 untuk isteri 2,500. Walaupun dekat sini 2,700, tapi sebab maksimum dia ni 2,500, isteri Encik Raja ni hanya boleh tolak 2,500. Okey. Macam tu, kira-kira ni tolak, kenapa tolak ni? Tolaklah sebab ni masing-masing punya. Okey. Jadi cukai dasar kalau yang ni daripada 32,520, mula-mula tengok pada rujuk pada jadual. Kemudian baki tu berapa? Ni 3%, ini 8%. Tengok kira-kira tu dah dapat cukai pendapatan masing-masing. Dapatlah, kalau jumlahkan balik maknanya kita kena bayar 800. Kata Encik Rajan cakap isteri dia, kita kena bayar 840. Jadi kelihatannya taksiran cukai berasingan tu lebih sesuai. Digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah. RM840 berbanding dengan kalau dibuat cukai taksiran cukai bersama 8,275. Jadi dibayarlah, bayar 840 tu je lah. Okey? Boleh? Itu adalah dua jenis, dua kaedah macam mana nak kira nak mentaksir ataupun nak mengira cukai pendapatan. Iaitu dengan buat pentaksiran cukai bersama ataupun taksiran cukai berasingan hanya untuk kes-kes apa tadi? Untuk kes-kes ini sahaja.
suami isteri tinggal bersama, jumlah pendapatan bila dicampur mempunyai jumlah pendapatan yang diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami isteri. Ini semua syarat-syarat ni mesti dipenuhi baru kita boleh buat taksiran cukai bersama. Okey. Settle lah tu. Baik. Dah settle lah tentang cukai pendapatan. Cikgu tunjukkan semula. Ni lah cukai pendapatan tadi ni. Inilah dia. Kan nanti ya, kalau dulu kita dapat kertas macam ni lah kan. Kalau dulu kita dapat bil macam ni atau macam bentuk ni lah manual macam ni, hard copy. Tapi sekarang ni kebanyakannya pun dah ada online. Jadi LHDN akan hantar melalui email kita. Kena ada lah, kena ada lah nanti maklumat-maklumat tu dia akan bagi info-info, dia akan update lah begitu. Jadi kalau orang yang dah ada gaji, ada pendapatan, dia akan kena buat lah. Kena buat cukai pendapatan tu bayar kepada kerajaan atau melalui LHDN. Ingat ini sumber, ini sumbangan kita untuk bagaimana menggerakkan negara, bagaimana kerajaan menggerakkan negara. Ini ialah sumbangan kita daripada pendapatan kita tu. Okay, sekarang ni kita masuk macam mana nak mengira cukai jalan. Macam mana nak mengira cukai jalan. Ini cukai jalan ni mana tadi? Oh, cukai jalan tu ni lah. Road tax yang kamu letak dekat cermin kereta tu. Cermin kereta ataupun kalau kat motor tu ada road tax. Okay. Macam mana nak kira cukai jalan yang dikenakan adalah berdasarkan capacity engine. Dia mudah sikit. Capacity engine kenderaan yang digunakan oleh pemiliknya. Pada kebiasaannya cukai jalan akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi capacity engine-nya. Tentulah kan. Ini contoh. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal. Motosikal di mana ni? Di Sabah dan Sarawak. Okey. Capacity engine motosikal ni adalah range dia ni, ada ujulat dia. Kemudian kadar asas ni. Kadar progresif tak ada. Okey. Encik Chong memiliki sebuah basikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan capacity engine 260 cc. 260 cc. Jadi 260 cc tu akan jatuh dekat sini lah. Range ni. Ujulat capacity engine antara 251 cc sampai 500 cc. Jadi sekarang ni, sekarang ni berapa ringgit kena bayar? Bayar RM30 je lah. Kan? Itu je. Bayar je lah. Cukai jalan dia berapa? RM30. Tengok pada capacity engine. Senang je kalau nak kira cukai jalan ni. Okey. Jadual contoh 7. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Dia ada beza Baik ikut kepada capacity engine. Kemudian dia ada kadar asas. Baik, kadar progresif ni macam tadi lah, macam kita kira cukai pendapatan. Dia ada kadar progresif untuk tambahan sisi, baki sisi tu. Okay, Allen memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka Semenanjung lah. Capacity engine yang sebuah kereta tu 859 cc, sebuah kereta lagi 1997 cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Jadi cukai jalan untuk kereta 859cc dekat mana? Dekat sini kan. Kita tengoklah dekat sini capacity engine dia. Dan ke bawah. Maksudnya cukai jalan kereta yang 859cc dia ialah RM20 saja. Okey. Lepas tu kira pula cukai jalan untuk kereta 1997cc dia berapa? Okey. Kalau 1997cc jatuh kat sini. Jatuh kat situ, kita akan tengok mula-mula kena buat bayar kadar asas RM280. Lepas tu campur lagi dengan baki kan, sebab cc dia kadar asas 280, 50 sen setiap cc melebihi 1800cc. Sekarang ni dah lebih daripada 1008. 1997 tolak dengan 1008, baki cc ada berapa? 197cc kan? 197cc. Jadi 197cc baki ni, baki cc ni. 197cc ni kamu kena darab dengan 50 sen. Darab dengan 50 sen. Maksudnya ini ialah berapa ringgit dia tambah ni? RM98.50. Ini tambah dengan
RM98.50. Jadi berapa ringgit dia kena bayar untuk cukai jalan kereta yang kedua tu? RM378.50. Macam tu. Jadi satu kereta tu bayar RM20 sebab sisi dia kecil. Satu lagi kereta yang sisi besar tu kena bayar RM378.50. Ikut kepada kadar cukai jalan yang ditetapkan oleh kerajaan ni. Jadi bayar kepada siapa? Bayar kepada siapa duit ni? Ni. Cukai jalan kita bayar kat siapa? Cukai jalan kita bayar kepada siapa kelas? Kalau cukai pendapatan bayar kepada LHDN. Kalau cukai jalan bayar pada siapa? JPJ. JPJ. Bayarlah kat JPJ. Macam tu. Okay. Tu saluran dia. Saluran dia. Okay, sekarang kita kira cukai pintu pula. Cukai pintu, tadi mana cukai pintu kita? Cukai pintu ialah cukai taksiran juga kan? Cukai pintu ialah cukai taksiran. Ini contoh cikgu bagi tadi. Contoh cikgu bagi cukai taksiran. Nah ini Majlis Perbandaran Kajang. Cukai pintu maknanya kamu cukai kepada bangunan. Okay, harta properties lah, bentuk bangunan ke, kilang ke. Kita dah tengok dah minggu lepas tu. Jadi kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Kita dah bincang-bincang minggu lepas kan. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan. Jadi jumlah cukai pintu ini rumus dia. Kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Nilai tahunan pula macam mana? Anggaran sewa bulanan darab dengan 12 bulan. Dia ada penilai yang akan menilai bangunan tersebut. Okey, nilai tahunan atau taksiran tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperolehi dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Okey, walaupun rumah kita rumah sendiri, tapi untuk mentaksirkan atau menilaikan rumah kita tu, dia akan berdasarkan pada nilai sewa kawasan tersebut. Rumah tersebut. Macam mana nak kira? Tengok contoh 8. Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu, macam cikgu tunjuk tadi, daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan ialah RM6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Dihitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Ingat cukai taksiran, cukai pintu ni kena bayar 2 kali setahun. Nak bayar sekali pun boleh lah, nak bayar terus langsam boleh. Tapi dia akan keluar 6 bulan. Okay. Jadi jumlah, kalau ikut rumus tadi apa? Jumlah cukai pintu, kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Jadi jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey. Kadar cukai pintu berapa ni? Kadar cukai pintu 5%. 5%. Kadar cukai pintu ialah 5%. Okay, ambil ni 5/100. Daripada nilai tahunan 6,580. Jadi ini ialah 329 setahun. Tapi oleh kerana setiap setengah tahun, kita pun bagilah 2. 329 bila bahagi 2, maknanya setiap setengah tahun yang pertama dia kena bayar RM164.50. Setengah tahun lagi dia akan bayar lagi RM164.50. Ini untuk bayaran cukai pintu, bayar 2 kali setahun. Boleh? Dah ada rumah esok pun kena tahu. Bukan macam kita ada motor, sukanya ada motor. Tapi ingat kena bayar cukai. Ada rumah, sukanya ada rumah. Memanglah suka kan. Tetapi kita kena ada tanggungjawab untuk bayar juga cukai pintu. Okay, sekarang cukai tanah pula. Bagaimana nak kira cukai tanah? Kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Okay, jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Jadi ini ialah rumus untuk pengiraan jumlah cukai tanah. Iaitu kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab je dengan jumlah keluasan tanah. Contoh, Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi.
diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Kecil ilmu Encik Hamid ni kan. Tak ada besar sangat. Tak ada besar sangat. 130 meter persegi. Besar. Boleh besar lagi lah Tapi ialah kita ikut je lah pada rumah Encik Hamid ni 130 meter persegi. Okay, sekarang ni macam mana jumlah cukai tanah? Sama dengan kadar cukai tanah dia 43 sen. 43 sen darab dengan jumlah luas tanah dia 130 meter persegi. Sebab ni pun meter persegi, ini pun meter ini meter persegi, ini pun meter persegi. Jadi berapa jumlah cukai tanah dia kena bayar? RM55.90 setahun. Berbanding dengan cukai pintu tadi, cukai pintu ataupun cukai pintu tadi, cukai tanah kita bayar sekali setahun. Cukai pintu 2 kali setahun, cukai tanah sekali setahun. Jangan lupa kalau dah ada rumah nanti kena bayar. Cukai tanah kena bayar, cukai pintu pun kena bayar. Dua-dua kena bayar. Okey. Dan yang terakhir ialah cukai jualan dan perkhidmatan, sales and services tax. Macam nak kira. Kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza, bergantung. Iaitu ada yang 5%, ada yang 5%, ada 10% atau kadar-kadar lain bergantung pada barangan yang ditetapkan, manakala kadar cukai perkhidmatan ialah 6%. Cukai perkhidmatan untuk kad kredit ni, ini tambahanlah kalau nanti kamu pakai kad kredit, cukai perkhidmatan bagi setiap kad kredit ialah RM25 setahun. Kat mana kita akan dikenakan cukai jualan dan perkhidmatan ni? Antaranya ialah hotel. Tadi macam pakai kad kredit, tu adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 600. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Jadi tadi ambil RM240 ni untuk 1 malam. Darab dengan 2 malam dia tidur. Darab dengan 6% bagi setiap 1 malam. Kadar cukai perkhidmatan. Ini kalau kita kira RM28.80. Bermakna Sofia bukan hanya membayar RM240 semalam, tapi dia kena tambah lagi RM28.80 untuk cukai perkhidmatan. Tentu. Jadi kalau kamu nak sewa bilik di hotel yang lebih besar dan lebih mahal, maka cukai pendapatan dia akan makin bertambah lah. Jadi hari ini kita dah tengok pengiraan untuk 5 jenis cukai. Yang pertama, kita kira cukai pendapatan. Kita tengok cukai pendapatan mengikut taksiran bersama dan taksiran individu. Kita tengok PCB, potongan cukai berjadual. Kemudian kita kira cukai pintu. Kita kira cukai jalan, cukai tanah, cukai jalan dan cukai jualan dan perkhidmatan.